Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita Pagi Sabah edisi Isnin 5 September 2022 bersama-sama saya Muhammad Dihya Sahlan. Peruntukan berjumlah RM400,000 daripada Kerajaan Negeri kepada Jabatan Pertanian Sabah khusus untuk pengajuran Pesta Bunga tahun depan dilihat bakal memberi pelbagai manfaat. Banyak terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kerana telah pun meluluskan peruntukan sebanyak ringgit Malaysia 400,000 untuk pembiayaan bagi sambutan Pesta Bunga yang akan dianjurkan pada setiap tahun. Sebenarnya kita boleh lihat kunjungan daripada para pengunjung yang datang ke Taman Petani agak memberangsangkan sebab kita telah tidak mengadakan pesta seperti ini sejak bermulanya COVID-19. Jadi keterujaan penduduk terutama yang ada di negeri Sabah ini dia memang sangat mengujakan. Sebab dia macam kita baru dapat semangat semula, lepas tu dapat cahaya matahari semula begitu. Jadi excited lah dengan bunga-bunga di sini lagi. Apalagi kalau orang yang minat kan. Mereka ditemui dalam Pesta Bunga 2022 di Taman Pertanian Sabah Lagut Seberang, Tenom. Sambutan Pesta Bunga 2022 ini akan diadakan sehingga 11 September melibatkan pelbagai pengisian. Baik, perkembangan semasa COVID-19, jumlah sampel ujian yang lebih rendah semalam menghasilkan angka jangkitan baharu yang lebih rendah iaitu 167 kes. Berdasarkan kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, jumlah sampel ujian ialah 1,840 dengan kadar positiviti 9.4%. Hanya 3 daerah merekodkan kes 2 angka iaitu Kota Kinabalu, Putatan dan Tuaran, manakala 10 daerah tidak merekodkan sebarang jangkitan baharu. Sejumlah 166 kes berada dalam kategori 1 dan 2 serta 1 kes dalam kategori 4. Dalam pada itu, 282 pesakit sembuh dan 257 pesakit sedang menerima rawatan. Tiada kematian direkodkan. Barisan Nasional yakin parti itu masih mendapat tempat di hati rakyat. Timbalan Pengurusi UMNO Sabah Datuk Yaakob Khan berkata perjuangan parti perlu terus diperkukuh dan UMNO tidak ketandusan pemimpin untuk menyambung perjuangan berkenaan. Kita lihat pada sejarah UMNO ini berbagai-bagai masalah, berbagai-bagai rintangan telah kita harungi. Namun kita tidak pernah ketandusan pemimpin. Sebab dalam perjuangan UMNO, dalam perjuangan Barisan Nasional, bukan pemimpin yang kita perjuangkan semata, tetapi kita mendukung parti. Beliau memberitahu media selepas merasmikan program Gelombang Biru dan melancarkan jentera BN Parlimen Tawau dan kalabakan di Padang Bandaran Tawau. Tambahnya, kehadiran lebih 7,000 penyokong dalam perhimpunan ini menggambarkan BN masih dekat di hati rakyat. Dalam pada itu, Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS menerima seramai 2,168 keahlian baharu dari 42 kawasan dalam Dewan Undangan Negeri Dun Apas, Seri Tanjung dan Balung. Timbalan Presiden PBRS Datuk Arthur Joseph Kurup berkata jumlah itu menunjukkan keyakinan rakyat terhadap PBRS. Menurutnya, keahlian baharu tersebut turut melibatkan ahli baharu berusia 18 tahun dan belum pernah berdaftar dengan parti lain. Saya melihat perkembangan yang terbaru ini sebagai satu perkembangan yang sangat positif bagi Parti Bersatu Rakyat Sabah dan juga bagi Gabungan Barisan Nasional. Ini yang pertama menunjukkan bahawa rakyat mula sedar bahawa Barisan Nasional merupakan pilihan yang terbaik bagi mereka untuk menarajui kerajaan untuk membawa negara kita ke peringkat yang lebih baik. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan pejabat penyelaras PBRS Parlimen Tawau dan menerima borang permohonan keahlian baharu di pejabat PBRS Parlimen Tawau. Sementara itu, Datuk Arthur berkata pihaknya akan menyumbang dan memastikan kemenangan berpihak kepada Barisan Nasional dalam pilihan raya umum ke-15. Mengenai perancangan untuk meletakkan calon PBRS bagi Parlimen Tawau, beliau berkata pihaknya masih dalam proses perundingan bersama dengan kepimpinan peringkat pusat.
Sebagai langkah memperkasa pengetahuan agama dalam kalangan pelajar di daerah Lahad Datu, Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia bercadang mewujudkan sekolah agama rakyat di Kampung Teluk Suayan, Silam Kem Lahad Datu. Timbalan yang di-Pertua Usia Abdul Hakim Gulam Hassan berkata usaha itu juga bagi memastikan kelangsungan pendidikan agama peringkat sekolah rendah berterusan sekaligus dapat melahirkan generasi yang mempunyai minda kelas pertama. Kita sedia maklum bahawa penduduk Kampung Teluk Suayan ini memang ramai. Dia juga mempunyai lebih kurang 400 buah rumah. Dan lebih kurang 700 keluarga yang ada menetap di Kampung Teluk Suayan ini sudah pasti memang memerlukan sekolah agama rakyat di kawasan ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas merasmikan program sambutan Hari Kemerdekaan di kampung tersebut. Abdul Hakim berkata selepas ahli jawatankuasa mengadakan mesyuarat, pihaknya akan membuat permohonan kepada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah bagi tujuan tersebut. Tambahnya, pewujudan sekolah agama rakyat di kampung tersebut akan memberi manfaat kepada lebih 1,000 penduduk serta sekitarnya. Penganjuran pelbagai aktiviti keagamaan bukan sahaja dapat mengimarahkan masjid tetapi juga meningkatkan sahsiah umat Islam. Pembantu Menteri Kewangan Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata ia kerana institusi masjid berperanan besar dalam mewujudkan masyarakat beriman dan cemerlang. Program-program keagamaan sebegini rupa harus lebih diperbanyakkan lagi di Perbandaran Tawau kerana ini adalah merupakan satu cabaran kepada kita semua di dalam keadaan dunia yang tanpa sepadan ini berbagai-bagai pengaruh. Beliau menyatakan demikian kepada RTM selepas ceramah perdana bertajuk Menanti Hari Kebangkitan yang disampaikan Ustaz Muhammad Wadi Anwar Ayub di Masjid Al-Kausar Tawau. Menurut beliau, usaha yang dilakukan oleh ahli jawatankuasa Masjid Al-Kausar dalam memakmurkan masjid wajar menjadi contoh kepada jawatankuasa masjid lain di negeri ini. Lebih kurang jemaah mencecah 20,000 orang. Sambutan yang luar biasa. Jadi program sebegini insya-Allah kita akan selalu anjurkan. Mudah-mudahan mendapat rahmat daripada Allah, hidayah dan semoga kemajuan kita punya agama, ceramah, menyampaikan ilmu itu yang diutamakan. Itulah tujuan kami sebenarnya, menganjurkan program-program keilmuan, keagamaan seperti ini sebenarnya untuk mengajak orang kita ni untuk sama-sama melakukan sesuatu benda baik kan. Untuk kita ni sedar diri kita ni ada pegangan dan tanggungjawab kita sebagai manusia di atas muka bumi inilah. Seramai 20,000 umat Islam dari daerah Sandakan, Lahad Datu, Kunak, Semporna dan Tawau hadir dalam ceramah perdana ini. Pesta Makanan Etnik Bugis di Tawau bakal menjadi perintis untuk program budaya yang lebih besar. Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Surveyor Muhammad Yusri Abdullah berkata, ia bukan sahaja akan merancangkan aktiviti pelancongan tetapi menggalakkan penyertaan komuniti agar terlibat dalam industri berasaskan seni dan warisan budaya. Menurutnya, salah satu fokus kementerian adalah membangunkan produk pelancongan berasaskan warisan dan budaya yang akan menarik lebih ramai pelancong dalam dan luar negara. Beliau berkata demikian selepas hadir mewakili Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jafri Arifin, merasmikan pesta berkenaan di Tawau. Tambahnya, kementerian menyokong penuh penganjuran pesta ini dan berharap ia dapat dikembangkan ke peringkat yang lebih tinggi dengan penyertaan seluruh etnik di Sabah. Pesta Makanan Etnik Bugis Tawau yang julung kali diadakan mempamerkan pelbagai makanan tradisional etnik Bugis. Majlis Belia Sabah MBS menyambut baik usaha kerajaan negeri mempertimbangkan penambahan dana skim Jaya Usahawan Belia Sabah Syabas sekiranya bantuan perniagaan tersebut mendapat sambutan menggalakkan dalam kalangan usahawan belia di negeri ini.
Presiden MBS Abkari Fawaz Abikan berkata sehubungan itu usahawan belia di negeri ini perlu memanfaatkan peluang memulakan atau mengembangkan perniagaan sekaligus melonjakkan semula aktiviti keusahawanan di negeri ini. Kita di Majlis Belia Sabah sangat menghargai dan mengharapkan dana 10 juta itu boleh ditingkatkanlah sebab kita tahu kini anak-anak muda ini mahukan banyak peluang lah lebih lagi daripada sektor ekonomi ini. Sebab kita percaya dengan injection daripada kerajaan negeri ini seperti dana Syabas ini yang mampu membantu ekonomi belia yang berniaga secara keseluruhan. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan sambutan Hari Belia Negara peringkat bahagian Pantai Barat 2022 di Kampung Darau Laut Manggatal. Abkari turut berharap bantuan perniagaan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh usahawan belia agar mereka dapat mengembangkan perniagaan sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi negeri. Kerajaan negeri sebelum ini memperuntukkan 10 juta ringgit bagi Syabas yang telah dibuka permohonannya beberapa hari yang lalu bertujuan merancangkan semula aktiviti keusahawanan di negeri ini. Ya, bagi menyemarakan semangat patriotik sempena Hari Malaysia, Kelab Tamparuli Sabah KTS melaksana program kibarkan jalur gemilang bendera negeri Sabah dan bendera KTS di salah satu destinasi mendaki di daerah Tamparuli yang popular iaitu Bukit Prahum. Timbalan Pengerusi KTS Roni Sun berkata program ini dijayakan 30 ahli Kelab KTS. Sangat ramai dan juga banyak juga yang daripada sekolah, daripada persatuan, NGO juga datang bersamalah. Dari awal memang kami sudah rancang kira begitulah untuk ini program pelancong juga lah. Jadi bila saya turun berduyun-duyun pula orang naik di dan untuk makluman juga setiap ujung minggu saya rasa ini memang selalu diamalkanlah oleh penduduk Tamparuli dan di sekitar Tamparuli. Malah ada juga yang di luar kawasan Tamparuli yang datang. Dan kami telah membawa bendera, kibarkan ke bendera klub lah di sana bersama dengan bendera Sabah dan Malaysia. Saya rasa aktiviti ini sangat baik, sangat bagus karena ini satu bukan saja memberi kita kesehatan tetapi mengeratkan silaturahim. KTS turut mengajak masyarakat, kelab luar dan persatuan badan bukan kerajaan yang lain untuk bersama-sama menjayakan program yang diadakan KTS dengan mengibarkan jalur gemilang dan bendera Sabah di bukit tersebut. Ya, baik saudara, paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Saya Muhammad Hias Ahlan. Assalamualaikum dan salam hormat.